dalam rancangan Ya ke? Rancangan paling popular, okey? Popular ke tak popular? Lemau lah. Cuba lagi sekali. Popular tak popular? Okey. Sebelum kita beritahulah. Okey, penonton kita yang begitu setia dengan rancangan Ya Ke ni, apa tajuk kita pada malam ni? Kita tengok playback ni dulu, okey? Saksikan. Sebenarnya gelaran untuk Hero Melaya ni kita tak boleh semenang-menangnya bagi dekat mana-mana pelakon, sebab pada saya gelaran Hero Melaya ni adalah satu gelaran besar, terutama kerana ia membabitkan industri lakonan yang serius. So pada saya, sebelum kita meletakkan gelaran itu kepada seseorang artis macam Hero Melaya ke, kita kena tengok dulu kualiti dan juga impak yang diberikan oleh pelakon terbabit. Pada saya, Hero Melaya yang tepat adalah Rosyamno, kerana dia mempunyai ciri-ciri seorang pelakon yang hebat, dan walaupun dia berusia tapi dia still diminati hingga sekarang. Dan setiap kali dia berlakon, orang suka tengok dia. Dia berjaya membuat penonton terpaku di kaca TV untuk melihat lakonan dia, dan itu memang sesuai untuk dia. Dia memang hero Melaya. Dulu Rosyamno dia berasal daripada zero, tapi sekarang dia hero. Tak mustahil untuk pelakon sekarang boleh mencapai tahap seperti yang ditunjukkan oleh Datuk Rosyamno. Syaratnya dia kena serius dalam bidang lakonan, perbaiki mutu lakonan, jangan nak harapkan glamour ataupun jangan nak harapkan cerita-cerita yang bukan-bukan untuk popular. Kalau dia berlakon bagus, orang akan ingat benda tu. Even sampai dah berusia pun orang still nak tengok dia berlakon. Ciri-ciri seorang hero Melaya seharusnya dia ada aura. Kalau dia handsome, itu satu bonus. Tapi pada saya yang penting adalah dari segi lakonan dia, pembawaan diri dia, penampilan diri dia. Dia boleh buat orang tertunggu-tunggu, orang seronok melihat lakonan dia. Kalau kita melihat banyak potensi pelakon yang mungkin boleh dijadikan seorang hero Melaya lah. Saya rasa pada pasaran masa kini saya melihat seperti Mira Fiza, Aida Jebat, Janani, Mia Ahmad ya, antara heroin barulah yang boleh diangkat, orang kata sebagai permata dunia hiburan lah. Biarpun ada setengah di antara mereka yang memakai tudung sekarang tidak menjadi halangan untuk mereka mengorak langkah, melebarkan bakat yang sedia ada lah. Selalu kalau kita menonton drama, kita akan selalu dibayangi dengan wajah-wajah yang cantik. Cantik yang anggap sebagai aset lah, ketarikan utama lah. Saya rasa kebanyakan heroin kita mempunyai bonus, mempunyai wajah-wajah yang unik. Ia patut diseimbangkan dengan bakat. Orang kata kalau cantik tapi bakat tak ada dan tak digilap, tak ke mana juga. Zara Zia, saya melihat Zara Zia ini sebagai satu bakat yang ajaib ya, di mana dia, saya akui dia tidak datang dengan package yang cantik yang kita sering lihat atau kita sering paparkan di dalam TV. Diiringi dengan bakat, dengan keletah dia, Zara membuktikan bakat dimilikinya mengatasi fizikal yang mungkin yang orang harapkan ataupun yang selalu orang kata klise pada hero-heroin tempatan di Malaysia. Istilah wanita Melayu tak akhir kata satu yang bersifat subjektif. Kita lihat fasa era Fazira kan dianggap sebagai prima donna kerana kecantikan dia. Kemudian diikuti dengan Lisa Surahani yang mendapat julukan sebagai prima donna. Selepas itu kita lihat lambakan pelakon baru menyebabkan mereka tidak konsisten. Secara jujurnya saya melihat kerana heroin zaman sekarang dengan heroin yang terdahulu, kalau nak di label sebagai wanita Melayu takhir, saya rasa mungkin sedikit sukar kerana ada di antara mereka yang tidak konsisten, muncul dalam satu drama kemudian hilang. Dah tahu sekarang dah. Dah tahu dah sekarang apa topik kita pada malam ni. Korang jangan lemau, okey? Tahu. Jangan macam tu. Ngantuk. Apa dia? Dia seorang je yang Seorang jawab. aja. Yang lain tu jadi apa? Patung cendana. Yang lain ekstra heroinnya kat sini. Tapi memang sesuai sebab dalam Ya Ke kita ada heroin Melaya yang sudah popular, sangat-sangat popular, dan kita terus terang yang menang banyak anugerah bakal menerima gelaran Datuk insya-Allah. Ya ke? Ya ke? Amin. Dan hari ini kami bawakan kepada anda barisan hero dan juga heroin Melaya. Okey, kita bermula dengan seorang seniman. Seniman Baik. tersohor negara. Baik. Tepukan kamu robot Datuk Jalaluddin Hassan. Come on. Yes. Datuk. Itu dia. Buka pintu tu, G. Yes. Okey. Nak jadi hero memang kena ada karisma. Kena. Kan? Tapi kalau kita tengok dekat Hollywood, ada yang tak ada juga. Alright. So we don't waste time. Okey. You Next. tackle the heroines. Heroin, kita nak dia letak ni nama dia je. Kan orang kenal dia sebagai Datin Seri. Iya. Tengok still humble. Betul. Datin Sri Umi Aida. Yes. Masuk style. Alright. Okey. Seterusnya. Okey. Saya mengenali beliau sebagai seorang penyanyi. Dia pernah muncul dalam rancangan Mentor. Reality program Mentor. Kemudian tu saya menonton dia berlakon dalam Vanilla Chocolate. Betul. Dan menjadi kegilaan ramai perempuan, anak-anak muda. Tepukan buat Aiman. Come on, Aiman. There he is. Alright. Betul lah.
Masuk. Hero ni senyum memang ada style. Ada lah. Kau tengoklah Jamabila, Azmi. Kenangan manis kau dan aku. Okey, seterusnya. Kau menyanyi apa? Okey. Hero lagi seorang ni. Hero lagi seorang. Pun digilai ramai. Yes. Lepas tu dia pernah mengembara bawa beruang. Oh ya. Betul. Dia jadi cucu akak. Beruang pun gila kan dia. Tapi dia seorang pelakon yang intelligent. Betul. Sebenarnya. And he's very hardworking. Ya. Kali pertama saya berlakon dengan dia memang ketak lah saya rasa. Cik Hafsah dia ketak. Ini dah okey dah. Lani dah okey. Dia cucu ai. Oh, best friend sekarang. Berikan tepukan untuk Uku Ismail. Yes. Macam ketak lagi juga. Okey. Dia nak warm up dulu. Right. Okey. Hero lagi seorang lah. Okey, hero lagi seorang ni katanya dia bergelar Daddy. Yeah. Daddy cool. Lama juga dia nak menikah. Pelbagai dia lalui tetapi itulah. Ingat pelbagai pilihan. Saya juga pernah berlakon dengan dia. Okay. Interesting. A very humble and nice guy. Tepuk tangan buat Farin Ahmad. Lain. Kenapa? Tadi dia datang. Okay, alright. Agak tak perasan dia datang tadi pun dah bersilat. Yes. Okay, I'm a bit used. seorang lagi ni I adore this girl. I adore her. Why? Because I think dia adalah seorang pelakon yang sebenar-benarnya memahami definisi seorang aktris. Oh, wow. Aktris, you see. Okay. Tetapi jarang-jarang dia mendapat peluang untuk menonjolkan bakat sebenarnya. Berikan tepukan untuk Nadia Akila. Yes. Silakan. Okey, jom kita. Okey, tadi kita dah dengar kan? Sila. Kita dah dengar daripada Bobo Fahad. Bobo, right? Yes. Bobo Fahad mengenai hero. Untuk menjadi seorang hero ni, you kena ada aura, you kena elegan sikit. Kenapa? Belagak. Ya ke? Okey, kita tanya Jalul Diasa, betul ke? Nak jadi hero ni kena belagak? Ada gaya lah. Kena ada gaya ke? Ini hero I. Bobo yang cakap. Pengantin popular. Bobo yang cakap. Ji, buka pintu tu Ji. Cuba cakap lagi sekali dialog tu. Ji, buka pintu Ji, abang balik. Alright. Setiap pelakon mesti ada auranya, ya. Tapi dia juga dibantu oleh orang sekelilingnya. Skrip yang bagus, jalan cerita yang baik, pengarah yang baik, tim yang baik untuk mengangkat dia, Jadi seorang pelakon yang baik. Okey, kita tanya pula Ungku Ismail. What have you got to say? Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju ke tak? Yes, partially yes. Saya separuhnya saya setuju, tapi tidak sepenuhnya. Just sorry Datuk. To me it's just that at the end of the day it's still talent. So because I rasa lakonan at the end of the day mesti nak talent juga. I tak setuju. Tak setuju? Okey, menarik ni. Itu yang kebanyakan pelakon, dia ada bakat tetapi dia mendapat karakter yang tidak bagus. Jadi dia dekat situ je. Sebab tu karakter is very important untuk naikkan. Tapi apa karakter yang bagus? Tiga cerita, watak perogol. Sama juga dia kena buat apa? Tapi kalau you bagus untuk karakter, mewarnakan watak yang bagus macam watak contoh, you ambil perogol. Jangan ambil lah lain. Kan ambil lah pencerita ke. Patik nama celah. Sila. Watak perogol Kumail. Allah. Orang bukan pelakon pun boleh bawa. Ya. Itu depends. Sebab tu Kak Oji saya cakap, karakter sangat penting. Kita ketandusan skrip yang bagus untuk membawa seseorang pelakon karakter itu berdiri sendiri. Dan mendapat pelakon yang baik yang boleh mewarnakan karakter itu, dia akan jadi lebih mantap. Serta dengan teamwork yang bagus. Tetapi kalau skrip yang ala-lado and then ambil pelakon yang ala-lado, jadi karakter itu menjadi macam biasa dan kita pun jadi macam bosan. Maknanya dua-dua betul lah. Yang kata kena handsome, kena apa segala macam ni Aiman. Sejak bila Aiman ditawarkan untuk memegang watak hero? No, he started off as a singer. Yalah, sejak bila tu? Sejak bila hero? Apa yang menyebabkan awak diversify menjadi seorang aktor? No, actually not diversify. I was lucky, I guess, to get the role, but I guess pada mula-mulanya saya percaya producer mungkin pilih pada paras rupa. Okay. And I realised that betul. Diakui. Okay. Aiman menyedari benda tu? I sedar benda tu sebab bagi I pada mulanya macam itulah dia orang punya pada mulanya kan, dia sebab skrip tu dia perlukan lelaki yang anak orang kaya. Vanilla and Chocolate. It's so cliche, anak orang kaya kena good looking, tinggi and bla bla bla. Sebenarnya being handsome and being for that kind of character is boring. Okay. You tak sebenarnya filming or drama you kena ajar orang.
lakonan is not just about talent. Sebenarnya it's about consciousness and education in your dalam mind kita. Kalau and telling kita a story, yes. Ya, itulah banyak. Setuju. Okey, kita pergi kat Farin. Farin, awak tanya Farin. Ni kawan-kawan sekolah aku ni kan. Oh, kawan sekolah? Okey. Tadi komplain kan profil aku. Okey, profil. Kau jawab tengok kamera je. Aku tengok. So okey, sekarang hero. Apa bebanan sebagai seorang hero dalam satu-satu cerita? Saya sukalah nak kupas balik apa yang orang cakap tadi. Sebenarnya yang Ungku cakap pun ada betulnya, Umi cakap pun ada betulnya, tapi saya rasa dia mesti blend in tau. Dia bakat bagus, skrip tak bagus tak jadi juga. Okey. Okey. Skrip bagus, bakat tak bagus pun tak jadi juga. Jadi sebenarnya semua tu kena blend, seiring. Kena seiring. Dan juga bagaimana dengan Aiman kata tadi, bila dia rasa tak puas dan sebagainya apabila dia berikan watak-watak klise sebenarnya itu juga pasal sebagai pelakon dia nak cuba bakat dia nak explore sebenarnya. Tapi Kak Oji, ini semua barisan pelakon. Saya sebagai seorang penonton, penonton nakkan pelakon. So macam mana tu? Dari segi skrip, aktor. Dari segi skrip dia orang macam lantaklah aku nak tengok dia orang berlakon. So siapa boleh komen? Kita kembali selepas ini, kita dengar. Kita belum dengar daripada Nadia lagi ni. Baik. Sekarang kita dah dapat tahu 3 orang ni dah sentuh pasal skrip. Macam Nadia pula, dia ada juga dia punya pandangan terhadap apa yang telah dinyatakan oleh pelakon-pelakon kita ni. Baik. Alright, don't go away. Stay put. Right. Together. Thank you. Dalam rancangan apa? Dalam rancangan paling popular ni? Ya ke? Yeah. Alhamdulillah jugalah ini dah season yang ketiga untuk kita bersama dengan anda. Dengan barisan artis pun bagi kerjasama datang walaupun soalan-soalan agak panas juga. Contoh soalan silakan Kak Oji. Okey. Nadia Akila, ramai yang pernah mendengar nama dia, tetapi jarang-jarang menonton dia di kaca TV. Sebab kemungkinan besar dia banyak ke teater ya? Ke arah teater. Berlakon lagi ke? Berlakon lagi? Okey, Nadia, anda selalu diberi watak-watak antagonis. Yes. Okey, what have you got to say about that? Terus terang, sebenarnya antagonis ni dia fun and I can explore a lot of things. Okay. Cuma sekarang ni mungkin macam dah habis formula sebab dah banyak sangat watak jahat. So, kita dah boleh slowly shift kepada watak tak berapa jahat. Ataupun now kalau nak watak jahat, I want at the end dia kena ada human sikit. Kenapa dia jahat? You must have a reason. Okay, what have you got to say about that? About? The scripting in Malaysia. Okay, ada yang kalau you dapat best, ada yang kadang-kadang dia boleh diperbaiki, tetapi kalau you dapat director yang membantu, and I think for me, saya anak yang penting nak rehearsal. Okay. For me, kalau kita dapat rehearsal, macam-macam lagi kita boleh buat. So mungkin kita lacking of that, dan at the same time kalau kita punya team membenarkan kita untuk explore, then insya-Allah it can be good for you. Pernah tak awak mendapat sebuah naskah dan awak rasa that okay, this is bad. Ya. Tak puas hati. Tak puas hati ya. Tapi okay, aku kena terima kerana aku perlu survive. Ya. Of course. Pernah? Pernah. I think semua orang akan lalui benda tu. Kita tak boleh tipu. Kebanyakan penulis skrip dia tidak memasuki minda si watak. Okey? Faham betul tak? Sangat. Kemudian tu dialog-dialog yang dilakarkan di skrip itu sendiri tidak menggambarkan si watak. Ya. Kita nak tanya Datuk Jalan. Uncle. Aunty nak tanya. Uncle, you tak rasa ke drama Melayu memang syarat dengan dialog? You tak rasa ke benda tu? Ya, betul. Kadang-kadang pasal skrip ni bukan tanggungjawab pelakon pada mulanya. Okay. Alright. Skrip ni diserahkan producer tengok skrip, pengarah saya rasa orang yang bertanggungjawab untuk mencincang skrip itu, ya, untuk memastikan apa yang boleh, apa yang tak boleh, sesuai tidak wataknya. It's all about the captain of the ship, pengarah itu sendiri, ya. Zaman dulu script reading ada.
Yes. Sekarang tak ada ke? Zaman sekarang tak ada. Saya macam terkejut. Wow, everybody macam super bagus. Because script reading sangat-sangat penting untuk kita throw idea dengan karakter kita macam mana dan kita boleh discuss dengan director macam mana perjalanan. Sekarang tak ada, kita kena script reading. Rasanya ni berbalik pada producer ni. Producer Sebenarnya. Sekarang kalau ada pun segelintir pengarah aja yang memberatkan script reading. Yang very detail, yang mempunyai passion terhadap kerjaya dia dan dia tahu that kerja ini satu ibadah. Dan sanggup mengupah guru untuk mengajar pelakon-pelakon memahami. Kita sebagai pelakon, mungkin ramai kat luar tak tahu. Kita deliver macam ni, dia tak tahu kita bekerja macam mana. Tetapi saya suka sebut bila Abang Jalal cakap tentang ethics and professionalism. Itu saya sebagai pelakon, kita sebenarnya tak boleh persoal. Apa yang diarah itu yang kita kena buat. Tahap kita ialah untuk kita memberi pendapat. Tapi at the end of the day, still kuasa di tangan pengarah. Pengarah bukankah sepatutnya dia perlu mengenali pelakon-pelakon yang berlakon dalam cerita arahan dia? Sepatutnya. Kan? Sebab dia tahu ini kekuatan pelakon aku kena gunakan dia yang ni. Rugi tak kalau dia tak gunakan sebenarnya kekuatan yang ada pada setiap pelakon? Tapi berbalik juga ada pengarah yang kata aku ada TX untuk kerja ni. Aku ada masa untuk melayan. Saya tidak pernah menghadapi masalah seperti yang Engku Ismail menghadapinya. Patut tak pernah. So far saya alami pengarah-pengarah banyaknya tahu apa yang dia perlu buat dan tahu memahami perasaan pelakonnya. Sepertinya saudara Murali, dia memberikan bahasa, malah dia motivate lagi. Begini. Sesuatu benda tu kalau nak bagus, nak maju, kita kena ada pemimpin yang tulus dan seorang pemimpin lah. Ikut kepala ular which is kalau macam mana production, which is producer lah. Producer kena ambil tahu, dia kena turun padang. Kena make sure pengarah motivate pelakon and set tu betul. Everything. Semua sekali. It must complete. Jadi kita tak boleh blame each other, siapa scriptwriter atau pengarah. Saya pernah pengalaman melakukan dia. He is an intelligent actor lah. Dia suka berbincang. Tak sepatutnya macam ni dia pernah dengan dia. Saya lebih rela bergaduh dekat set. Kita soalkan benda walaupun it's a stupid thing. Macam ada kejadian saya pernah dapat melakonkan watak. Saya accident kat kawasan rumah orang. Polis bukan nak tolong saya, polis saman saya. Skrip macam tulis macam tu. Is it logic? Mana hilangnya intelligent polis tu sendiri? Takkan dia hilang dia punya concern kan? Dalam skrip tu kan? So how can kena logik lah sebenarnya. You dapat skrip, you baca dulu ke atau you terus ambil? Usually I baca dulu. And sometimes macam kita nak kerja kan, usually kita ambil and then at the set kita tukar. Usually I kalau pengarah buat bodoh, usually I akan tukar suka hati I lah. Time tu juga I akan develop skrip tu. And then kalau director agree, okay. Kalau tak agree, then tak boleh nak buat. Tapi kalau sebelum kita berlakon, adakah skrip datang dulu untuk kita mempersetujui? Sebagai artis, you tak boleh sewenang-wenang cakap, okay saya berlakon. Tak. You kena minta sinopsis dan skrip. You baca dan baru saya akan confirmkan saya boleh berlakon ke tidak. Jadi saya kurang setuju dengan kalau you kata pengarah yang harus handle everything. Pada saya, pelakon juga mempunyai tanggungjawab. Yang mana you have to read script dulu dan you rasa tim ini akan membantu untuk naskah itu pergi, you ambil. Kalau naskah itu tidak bagus untuk ni, skripnya last minute. Ada jangan ambil. Last minute point ada. Kalau skrip ongoing macam mana? Kalau skrip ongoing. Sejenis trend, ongoing script. Okay, ongoing. You have to trust the director. Mungkin you dah tahu background director tu macam mana, yang dia akan help no matter what. You trust dia punya directing dan dia akan help your character. Then you buat. Tapi tu tak berlaku dalam filem kan? Filem tak boleh. Filem tak boleh kan? Filem tak boleh. Actually dekat drama pun. Bukan orang berlakon, banyaklah tanyanya. Sekarang pun dah berlaku dah dalam filem. Oh ya ke? Saya tak pernah lah berdepan benda-benda tu. Okey, kita nak tahu filem apa, jadi kita tunggu selepas ni. Uncle, you story ni okey. You story you jangan pergi mana-mana ya ke? You story. Yay! Farid Kamil.
sebab dia boleh berlakon semua watak, dia handsome. Farid Kamil ni one thing, dia boleh bawa semua watak. Watak samsing boleh, mak rempit boleh, romantik boleh. Contoh cerita-cerita yang I tengok dia berlakon, Rempit, Legenda Budak Setan dengan I'm Not Single. Tiga-tiga ni different karakter tau dia bawa. Contoh macam dalam Rempit, dia lah seorang mak rempit yang itu bukan life dia pun sebenarnya, tapi dia boleh bawa benda tu. Dia put dia punya soul kat situ. Yang betul-betul baru nak naik dalam industri, so far belum jumpa lagi. Masculine, karakter dia orang sendiri. Handsome tu subjektif tau, you involved dalam industri. Tapi kalau you just go for popularity tapi you tak boleh put your talent tu betul-betul, tak guna juga. Macam contoh lah Faizal Hussein ke, Roshamno ke, even macam Namron pun tak ada muka, tapi bila dia berlakon tu, dia letak dia punya diri dia betul-betul, emosi dia. Kebanyakannya whenever they act, diorang tak jadi diri diorang sendiri. Diorang macam try to be someone else. It's good for them untuk letak someone jadi diorang punya role model, tapi at the same time diorang tak boleh copy like sebiji. What is your definition of hero-heroine? Tak, Kak Oji, pasal balik pada apa yang dia cakap. Good actor tidak ada value di mata masyarakat. True enough, yes. Because to them, ya, you berlakon. Tapi kalau orang tu kayu tapi dia handsome, dia tahu bawa macam tu, minat dia, dia berlakon bagus. Okay, faham. Sedangkan kita kalau duduk sebagai juri, kita kata itu acuan. Itu acuan dan next movie pun dia sama. Cuma dia ada cantik dan dia handsome. So ini, jadi art actor tu sorry cakap ya, untuk mata peminat dia tidak ada. Maknanya di mata peminat rating. Rating dia very low. Dia just value you good actor. Umi, kejap saya. Sebab tu saya dah lama tahu memperkatakan dan mematikan benda ni. Sebenarnya penonton ataupun masyarakat kita tidak dididik, tidak di-educate maaf saya, tidak di-educate tentang apakah itu lakonan yang baik, apakah itu drama yang baik, apakah itu skrip. Mereka tak tahu. Mereka lihat dari surface je. Oh dia rasa terhibur. Oh cantik, bagus kan. Dia rasa Aiman handsome? Saya tak setuju sebab saya rasa sebenarnya apa masalah kita ni tak ada kita tak macam pada zaman P.Ramlee dia menonjolkan budaya Melayu tau. Macam sekarang ni kita ikut budaya orang, budaya K-pop. Kita tak ada satu original core. Kita tiru bulat-bulat, kita tiru culture. Inilah dia konsep kita sebenarnya. Filem kita akan berubah. Yang tengah carcamar bau macam ni. Konsep pengarah nak mengarah ialah dia kena tengok telemovie yang sebelum ni. Diorang direct macam mana? Ikutlah. Oh itu pattern dia. Close-up. Master tebuk-tebuk. Ya, master. Tapi Nadia, adakah Nadia adalah salah seorang pelakon yang berada dalam satu situasi terpaksa berlakon kerana tak ada tawaran-tawaran yang bagus untuk Nadia sendiri? Masa awal-awal saya selalu dicop sebagai budak teater. I don't even know what that means. Okay. You know, ataupun urban. I mean, apa tu? I tak faham because I nyanyi lagu Inggeris jadi mak urban. Okay, fine. Kan, faham tak? Okay. Kan? So, slowly saya berani, walaupun saya lapar masa tu, tapi saya berani untuk pilih. And then Alhamdulillah, slowly, especially these 2 years, saya di-offer dengan watak-watak yang menarik. Something yang I've always want to do. Jadi at the end of the day, kalau you betul-betul tahu apa you nak buat, insyaAllah, and you know your direction, orang akan slowly nampak. But satu perkara yang saya tak faham. Contohnya Nadia, she has got all the package. Oh God. Dia boleh menyanyi, dia boleh menari, dia boleh berlakon. So, rupa paras. I think she's beautiful. Yeah. As far as I'm concerned. All right. Oh, really? Yalah, dulu you kata I yang cantik. You better make up your mind ke jalan. Really? Okay. Alright. So, kenapa peluang dia terhad? Yeah. Why? That's the question. Yeah. Nadia pun tak tahu. Adakah kerana kita di Malaysia atau I do not know. Apa sebenarnya perbezaan di antara seorang aktor, aktris, hero, heroin? Iya. Okay, why don't we ask? Okay, Farid nak cakap. Apa definisi anda? Teori itu sebenarnya, sebab tu saya kata kebanyakan bakat sekarang ataupun selalu bila yang macam wartawan sebutkan tu apa yang terlintas yang tengah ni. Sebab tu saya kata sekarang ni kebanyakan kita lebih kepada hype sebenarnya. Kita hypekan benda tu. Oh ini tapi kita tidak melihat lebih dari itu. Kerana followers dia di IG. Saya melihat rating sekarang. Saya tengok rating. Kalau dia berlakon, ceritanya popular. Kuis Ismail reaction mahal lempar ke We are talking about we are talking about penonton, peminat yang mudah histeria. Pasal hero yang meletup, heroin meletup, tapi kejap je terkubur. Dia tak konsisten, tak kekal lama. Tak macam uncle yang terus macam, hidup sehingga hari ini. Exactly. Panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Apa soalannya? Kena puji tu lupa Pak. Ya, again terpulang pada kita usaha kita lah. Baik. Usaha kita. And I think at the end of the day is Allah menentukan segala-galanya. Okey, definisinya tu sendiri Datuk. Untuk Datuk. Definisi hero Melaya. Hero Melaya ni saya rasa era Datuk Roshamno tak silap saya. Kenapa siapa yang setuju dia diberi gelaran itu? Rosham, hai. Saya rapat dengan Datuk Roshamno, jadi saya setujulah. Tak salah menerima gelaran tu. I mean, Rosham deserve it. He can act. He started from zero. From zero, nothing. You know, a delivery boy, you know. Tapi saya lebih suka bergelar dia sebagai seorang aktor because that's what he is. Sebab tu Kak Uji, pada pendapat saya sebenarnya, bagaimana yang wartawan kita cakap hero Melaya, heroin Melaya, itu adalah subjektif. Tetapi bila sebut aktor, aktris, seniman, seniwati, dia ada satu definisi yang tepat dekat situ. Tapi bila hero asal popular, hero Melaya. Asal popular, heroin Melaya. Jadi apakah sebenarnya? Jadi pada saya benda itu terlalu subjektif dan tidak sedalam ataupun definisinya seperti seniman dan juga seniwati. Itu lebih jelas. Itu memang deep. Kan? Deep. Penonton seperti saya, siapa yang berlakon banyak, dialah hero. Siapa yang pengawatan utama, siapa dialah yang hero. menjulang anugerah bintang popular tu lah. Pelakon popular tu, dia terus hero lah. Okey, itu dari mata penonton. Dan sekarang dari soalan. Saya rasa pelakon yang gelak digelar hero selain daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, right? And then we have Datuk Rahim Razali. The next one is Iman Manan. Terusik kolbuku. Okey. You like my reaction, Umi? Saya tak tahu kenapa saya terpandang ke ini. Saya tak tahu kenapa. Can you feel me, baby? Can you feel me? Can you feel me, Nadia? I feel you, baby. I feel you, Jalal. Being a hero. You guys tidak boleh menafikan itu semua. Ya, betul. Yalah. Tak nak apa? I tak pernah kata dia bukan seorang pelakon yang baik. I'm talking about you guys, kawan-kawan saya yang lain. Baik yang muda, baik yang senior. Jangan menafikan itu. Iman Manan. Iman Manan sampai sekarang, the aura is still there. Sampai sekarang. Aktor lah tu. Aktor. Okey, penontonnya yang berada di sini silakan ajukan soalan kepada aktor kita, aktris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar. Lontaran. Okey. Lontaran vokal. Okey, ada satu soalan untuk Datin Sri. Sebagai seorang yang sangat pengalaman dalam bidang lakonan, apakah kriteria dan ciri-ciri yang diinginkan terhadap hero dan heroin dalam filem, drama atau telemovie? Benda ni terpulang pada individu. Saya tidak mengatakan populariti itu tidak penting. Populariti itu penting. Dan bakat itu juga penting. Bakat yang ada you akan lama. Seperti yang ada sekarang Datuk Jalal dengan Oji. Sebut aja orang tahu dah bakat kat mana. Tetapi kalau you based on populariti sahaja, masa jangka hayat itu sangat singkat. Kerana you memang tak ada talent, you akan popular ber-year-year, Instagram top, everything, semua followers mantap. Tapi jangka hayat you dalam industri sangat sekejap. Okey dah, puas hati. Boleh. Puas hati. Lepas ni kau masuk kelas Lebih panjang tanya kau di kelas. Okey, kita nak tanya Nadia tentang perjalanan anda memasuki Minda Zaitun Summit. Tapi jawab selepas ini. Alright, okey. Jangan ke mana-mana. Stay put. Stay put. Forever. Alright, thank you. Okey, Nadia, anda diberi peluang untuk melakukan watak Zaitun. She's still around. Jadi nak tahu journey awak memasuki dalam Minda Zaitun, pernafasan Zaitun, pergerakan Zaitun, ya? Kisah benar kan? The moment after the casting and all that, saya dapat the job. First thing saya minta adalah saya nak jumpa dengan Zaitun Summit On, and then dia orang arrange a very good meeting. Lepas tu jumpa dia 2 kali.
Saya cuba tanya dia apa yang dia ingat, dia share. Apa yang beliau ingat, beliau share. Hari pertama saya shoot, press came just to let me down. Because dia macam, siapa nak dia ni? So Alhamdulillah, God is great. Tiba-tiba Zaitun Samion muncul di set saya. Dia ambil mic dan dia nyanyi dalam 2 jam. We couldn't start the shoot. Dan masa tu saya record, tiru dia punya. So that helped me a lot. Engku Ismail ni pernah mengarah adik saya. Drama pengarah? pertama. Yes. Is that your first directorial debut? That was my first, yeah. Okay. Ramadan terakhir. How was my sister? I love your sister. Itu punya soalan dia. Sister. So you dah mengarah adik saya, you kena mengarah kakak dia pula. Boleh, sebab dah berlakon bersama sudah. Fikir-fikirkanlah. Fikir-fikir. Jadi Engku Ismail sendiri melihat diri dia sebagai hero Melaya atau seorang aktor. To me, it's just somebody, just seorang pemain yang mendapat leading role di dalam. Tengok kamera lagi. Di dalam saya ulang ya. Hero Melaya nak dengar ni. Hero Melaya muda ramai sangat ni. Hero Melaya ialah title yang diberi kepada seorang pelakon ataupun pemain yang mendapat watak leading role dalam satu cerita. So kalau nak kata Hero Melaya, yes, I pernah dapat leading role. Semua lelaki mana yang keluar daripada maskulin, keluar daripada remaja, hero-hero semua mana yang tak tahu mana datang, dapat leading role. Okay, first drama dia second drama kalau sampai 5 drama dia macam gini je, kita dah start mana-mana kamera. 5 drama. Dan semua kerja lain lah. Okey, Datuk pula macam mana? Contoh saya setuju dengan pendapat Engku Mai. Patut setuju Engku. Tapi bahasa tubuh salah tu. Cakap dengan tubuhku. Bahasa tubuh tu salah. Patut setuju. Cibata. Itu je markah je dah potong kau juri. And then saya pernah jadi tawanan dia kan. Okay. So you agree with Yes, saya agree. Ya, dia ada watak banyak. Of course through hard work, ya, dedikasi dia, pengorbanan dia, ya, dan melakonkan watak berbagai watak. Dan of course perbezaan watak lakonnya nampak berbeza. Dan diterima ramai oleh peminat-peminat dia dan pengkritik filem. Kalau you nak gelaran tu, you have to work hard lah. Farin. Ya. Yes. Sebenarnya kita ni, penonton kita berbalik kepada tidak dididik dengan apakah konsep sebenarnya. Bila dia rasa hero Melaya tu, dia dah letak macam sama level dengan seniman pula. Heroin Melaya tu seniwati. Tapi secara konteks definisinya macam aku cakap tadi, memang betul lah di mana siapa paling banyak scene dia lah hero. Ke hero-heroin Melaya ada begitu. Kita dah dapat dah konteks dia dekat sini. Sebab tu bila saya nak kalau kata nak simpulkan benda-benda macam ni, itu dah dia. Bila di mana penonton-penonton saya harap tengoklah ya ke ni topik ini pasal apa? Kita dapat tahu pasal kerana sekarang ni saya punya concern ialah kita banyak menilai daripada hype, daripada populariti. Dan penonton-penonton kat luar sana pun tak boleh salahkan pasal itulah yang dipersembahkan pada mereka. Untuk Aiman sendiri, ada rasa tergugat tak dengan hero-hero yang baru sekarang yang ni datang sekarang? Bagi saya, the more the merrier lah, of course. Tak ada masalah pun. Sebenarnya, sebab at the end of the day, tanggungjawab sebagai seorang pelakon, you kena cari naskah yang boleh buat orang ingat you sampai bila-bila. So, saya belum consider diri saya sebagai hero Melaya sebab saya belum ada naskah yang saya boleh buat orang ingat saya sampai bila-bila. So, kesimpulan dia, kalau soalan tadi, apa itu actor? Actors don't read, they lead. So, kita hari ini, malam ini dikelilingi sebenarnya oleh aktor dan aktris. Cuma akak je living legend. Thank you. Forever. Kalau mengikut kepada apa yang Umi cakap tadi, malaikat uji tak perlukan 6 bulan. Berkawanlah dengan binatang. Pulanglah masing-masing nak ambil yang sesuai dengan karakter. You tak boleh ambil grab apa-apa karakter, tak boleh. Bersesuaian. Sebab itu karakter kena bersesuaian baru dia melihat dia mempunyai analytical thinking. Dia melihat daripada sudut yang sebegitu. Untuk dia menzahirkan watak itu. Macam saya, watak saya itu amat berbeza dengan watak si Umi. So, kerana ianya bermain dengan your thoughts, your emotions, you know.
I was not Fauzia Ahmad Daud then. Tak masuk anugerah Screen Day. Patut kak pakai bulu mata lah. Mesti masuk top 5 lah. Alamak, malas lah kak. Masa kita buat Pengantin Popular is your character kan? Yes. Yeah, dan namanya pun G. Teruk abang dek. Baik, sekali lagi berikan tepukan paling gemuruh untuk semua para aktor kita aktor, dan juga aktris kita. Thank you Nadia, thank you Datin Umi Aida, thank you Ungku Ismail. Silakan. Thank you Datuk Jalal, thank you Farin and thank you Aiman. Tepukan gemuruh sekali lagi buat mereka. Baik, itulah masanya untuk kita berikan hadiah sumbangan Maria Miracle pada hari ini. Okey, silakan Puan Maria. Puan Maria. Nampak hadiah besar-besar hadiah kita. Pemenang tempat ke-6. Okey, ini hadiahnya, silakan hadiah masuk dulu. Berikan tepukan untuk Aiman Hakim. Aiman. Terambil, balik. Tak tahulah, nanti buka lah, tengoklah. Tanya. Okey, Tanya. Okey, saya sini. Aiman punya. Berikan tepukan untuk Zaitun Ceritaku, Nadia Akila. Tun. Tun. Lama nak keluar. Alright. Datuk Jalal merenung hadiah nampaknya. Nombor 4 ada hadiah juga. Don't worry, kita nak panggil Ungku Ismail. Al Pacino. Yalah. Umi kita pernah menang, okey? Cuaca anda sangat takut. Top 3. Top 3, kita ada top 3 sekarang. Yep. Tempat yang ketiga, tepukan untuk Farin Ahmad. Tanya. Amboi, ngaja kau. Mereka Metal rasakan. Mereka bersama dengan kita untuk 5 bulan berturut-turut. Kita nak umumkan juara dulu ke naik juara? Juara lah. Baik. Kali lagi keputusannya adalah muktamad. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan. Never. Jangan hantar direct message ke IGI, okey? Tak puas hati. Juara untuk Ya Ke minggu ini menjadi milik Datuk Jalaluddin Hasan. Ini bermakna naib juara menjadi milik Datin Sri Umi Aida. Okey, mana Datuk? Silakan. Tahniah. Kau besar dia. Tahniah Datuk Jalaluddin Hasan, rezeki. Kita nak berikan tepukan untuk penyanyi yang akan menyanyikan lagu Jangan Marah. Ernie Zakri. Silakan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bukannya ku tak tahu sifat sengaja ku menipu. Engkau cuma keliru. Tapi itu bukan niatku. Tolong dengar, mahu kau tahu.
Thank you.